kelas kita hari ini Nampi dan Namsi bergabung dengan Nampi. Buka kamera sekejap cepat. Saya nak record ni. Saya nak print screen, saya nak record dulu. Lepas tu kita baru terus ke PDPR kita lah. Ada antara kita yang tak off dia punya mic Ada tak? Boleh dengar elok tak suara saya? Dengar. Dengar, tak ada bergema, tak ada apa. Memang elok. Elok tak ada gangguan Okey, sekejap cepat sikit. Buka kamera dulu, saya rekodkan dulu. Seperti biasa, saya rasa dah ramai tak? Ini kelas yang keberapa dah? Satu hari kita ada banyak kelas Tadi saya dah hampir mulakan kelas pukul 7.30 sebab saya ingat kelas pukul 7.30. Tapi tak apa, pukul 11 pun sama je. Benda yang kita nak bincangkan adalah sama. Bagi siapa-siapa yang dah lama tak datang tempat yang saya datang sekarang. Nampak tak saya ada kat mana sekarang? Sekolah. Dekat sekolah awak lah kan. Yang awak dah lama tak datang. Saya datang hari ni. Saya buat Google Classroom saya buat Google Meet dalam kelas. Tapi kelas ni lah kelas tempat murid-murid non-Muslim makan pada bulan Ramadan hari itu kan. Ini yang biasa guna bilik ni tahulah siapa. Nawanita tu siapa? Nawanita kelas apa Nawanita tu? 6E Hai cikgu. Kan awak selalu guna bilik ni kan? Ada? Siapa lagi yang selalu guna bilik ni? Lashmi selalu guna bilik ni juga Alamak, dia tak dengar saya cakap ke? Saya risau bukan apa kalau kamera tak buka macam ni. Saya takut dia buka je dia punya Google Classroom. Lepas tu memang dia tak dengar. Kamera saya rosak. Okey, Lashmi boleh dengar lah, kamera saja rosak. Ya, boleh dengar. Kalau boleh dengar tak apa, bagus. Boleh dengar dan boleh tengok apa yang saya nak present syarat utama dia begitu. Kalau kamera rosak boleh tahan lagi, jangan monitor yang rosak. Boleh nampak Baik, kita akan sambung. Mungkinlah awak dah bincang soalan sampai nombor 7 sebelum ni saya rasa. Tapi kalau awak pun belum bincang, awak boleh rujuk kepada video yang saya dah beri sebelum ni untuk nombor 1 sampai nombor 7. Latihan kendiri M17. Sekarang kita ada dalam minggu yang ke-17. Awak perlu buat awak perlu buat latihan mengikut aktiviti yang telah saya sediakan dalam Google Classroom M17. Saya rasa awak dah buat sebelum ni sebab saya dah beri awal minggu lagi saya beri. Dan juga saya pun dah bagi awak menonton satu video yang saya ajar kelas 6A. Ada tengok tak? Ada tengok ke tidak? Ada. Boleh nampak? Harapnya boleh faham lah daripada situ sebab lagi pula saya pun ada bagi screenshot macam nota lah langkah penyelesaian yang telah saya buat hari itu. Ada nampak juga tak? Yang screenshot tu saya nampak. Bagi dekat bagus. Yang screenshot tu saya bagi dekat dalam Google Classroom Okey, untuk tidak lengah-lengah kita buka Google Classroom kita sekarang. Siapa antara kita ni memang dah buka Google Classroom dia? Ada tak? Siapa yang guna laptop dia lebih untung lah, lebih bagus lah. Sebab apa? Sebab dia boleh buka Google Classroom sekali kan. Kalau awak gunakan handphone macam susah sikit. Kalau awak gunakan handphone macam susah sikit sebab skrin dia menjadi kecil kan. Boleh lah juga macam sekarang ni kita nampak dua-dua kan. Bawah tu nampak cikgu, bawah nampak kawan-kawan kita, atas tu skrin yang saya present. Okey, tapi tak apa. Boleh lah juga daripada kita langsung tak ada. Apa yang penting awak kena tengok jugalah kan.
Okey, kita masuk Google Classroom kita macam ni. Ini saya masuk kelas 6C ya. 6E pun sama sebenarnya. Kita pergi dekat Classwork. Okey. Pergi dekat Classwork, lepas tu kita buka latihan yang terbaru saya beri, latihan N17. Agak mengecewakan, 6C pun baru satu orang saja turn in ya. Baru satu orang saja yang turn in. Baiklah, selepas itu ini yang saya kata saya dah beri awak. Nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 1 saya tak bagilah sebab skrin dia tu tak ada pengiraan. Skrin dia tu kita tengok je tahu jawapan untuk nombor 1. Nombor 2, ini langkah pengiraan dia. Nombor 3, ini langkah pengiraan dia. Okey, nombor 4, ni pengiraan dia kita dah buat. Nombor 5 macam ni. Nombor 6 dan juga nombor 7 macam ni. Hari ni saya akan terang, ini nombor 7 juga yang dekat bawah ni. Hari ini saya akan terangkan mengenai nombor 8. Harapnya yang sampai nombor 7 awak memang dah boleh dapat. Okey, kita akan buat nombor 8 dengan nombor 9 sekarang. Kita bawa dulu skrin kita ke sana. Sekejap saya buka balik skrin yang hari itu. Saya buka balik yang kita dah bincang, yang saya dah terangkan sampai nombor 7 hari itu. Awak boleh nampak kat sini ada ambulance sekejap, tapi tak apa, dia tak masuk sini, dia kat luar sekolah sahaja. Okey, ini perbincangan kita yang saya dah buat hari itu, 3 skrin. Okey, ini yang keempat. Okey, berapa dah nombor keempat? Nombor 8. Nampak tak nombor 8 sekarang? Okey, boleh baca tak? Boleh. Saya besarkan lagi Okey, nampak tak? Kalau laptop, kalau komputer ataupun kalau awak gunakan handphone, awak pusinglah dia kan. Bagi nampak paling besar yang boleh. Tapi sebenarnya yang ini, soalan-soalan ini semua yang dalam bentuk Google Form ni saya dah convert pergi kepada PDF dan juga saya dah bagi juga kepada awak. Orang yang rasa selesa nak jawab secara hard copy dia boleh print kan. Tapi saya dah bagi tahu itu hari, bawa ke kedai print out saja. Soalan tu semua sekarang ni sambil dia buat, sambil dia tengok saya ajar. Itu lagi selesa, lagi senang kita nak dapat kan. Tak apa, kalaupun tak buat macam tu, tengok dekat skrin, nanti lepas ni awak buat sendiri dekat kertas awak pun boleh juga. Okey. Awak ambil nota sekarang, tulis juga sambil-sambil tengok saya ajar, awak tulis juga apa yang saya ajar. Said tiba di Said tiba di Pulau Pinang pada pukul 5.30 pagi Ahad. Bila dia bertolak dari Kuala Lumpur, jika perjalanannya mengambil masa 7 jam. Ini seperti juga sebelum-sebelum ini kita perlu menggunakan formula. Formulanya apa dia? Ini sepatutnya awak kena tulis dalam buku CV ya. 10 ataupun 20 kali. Supaya awak hafal, iaitu tempoh sama dengan apa dia dah? Ingat lagi tak? Okay? Tolak awal. Okey. Tempoh sama dengan masa akhir tolak masa mula. Ini memang kita dah bincang daripada awal lagi. Ini formula dia. Tempoh sama dengan masa akhir tolak masa mula. Sekarang ini daripada maklumat yang kita ada, tempoh kita dah ada, iaitu perjalanannya mengambil masa 7 jam. Jadi tempoh adalah 7 jam. Masa akhir ada tak masa akhir? Masa akhir. Said tiba di Pulau Pinang pada pukul 5.30. Kalau dia cakap tiba, maka di pukul 5.30 ini adalah masa akhir. Dia nak tahu sekarang bila masa dia bertolak. Itulah yang dikatakan sebagai masa mula. Jadi kita dah faham macam tu, terus saja kita tukar sajalah maklumat yang ada tu kepada maklumat yang ada dalam soalan. Tempoh berapa tadi? 7 jam kan, ke atas tu ada tulis 7 jam. Tetapi kalau 7 jam, kalau tulis dalam sistem 24 jam, awak kena tulis 0700. Kenapa 0700? 407 tu untuk jam, yang depan tu untuk jam, yang kedua belakang, 2 digit belakang tu adalah untuk minit. Dia ada 7 jam saja, minit dia tak ada. Sebab itulah minit kita letak 00. Okay. Masa akhir pula pun saya nak awak tulis dalam sistem 24 jam, tak ada masa akhir kan? Ada. Masa akhir adalah saya tiba. Tiba itulah yang dikatakan sebagai masa akhir. Pukul berapa masa akhir tu? Pukul berapa? 5.30 pagi. 5.30 pagi dalam sistem 12 jam. Bagus. Kita nak sebut dalam sistem 24 jam, tolong saya sebut pukul berapa? 05.530. Bagus.
Bagus. Sifar 53 sifar lah. Sebab apa? Sebab dia AM, kita tak payah tambah 12. Dia pagi, kita tak payah tambah 12. Maka kalau 5.30, jadi kita tulis saja sifar 53 sifar. Bila dah dapat macam ni, kita pun pindahkan satu persatu supaya kita boleh dapat jawapan. Ini kita ubah-ubah sini je. Okey, mula-mula kita kena ubah, ada dua cara. Nak ubah yang ni pun boleh. 0530 ni pindah pergi belah sini. Dia jadi apa? Tadi tambah kan? Sekarang dia jadi tolak 0530. 05 ni depan dia tak ada tanda, bermakna dia ada tanda tambah, tetapi bila dia pindah ke sebelah tanda sama dengan, dia akan jadi tanda tolak. Jadi tolak 0530 sama dengan negatif masa mula. Alamak, macam mana ni? Betul ke macam ni? Boleh tak? Okey, cuba cek balik daripada atas. Tempoh, okey 7 jam. Masa akhir, okey tak apa. Masa mula, okey tak apa, betul. 0700 adalah tempoh, 0530 adalah masa akhir. Positif jadi negatif. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Kalaupun awak terkeliru, nanti kita kena tengok betul-betul lah. 0700 tolak 0500 tukar kepada bentuk lazim. 0700 tolak 0530. Macam mana ni? Boleh tolak ke tak boleh tolak? Boleh tolak, tapi kita ada masalah sikit nanti. Sekarang boleh, tak apa. Nanti saya terangkan sekejap lagi. Tapi kita tolak seperti biasa je dulu. Tak payah pening. Kita tolak seperti biasa je dulu. 0530 dalam bentuk lazim. Sifar tolak sifar ni berapa? Berapa? Sifar. Okey, bagus. Sifar tolak 3 tak boleh. Kalau tak boleh, kita nak pinjam daripada rumah. Ini bukan rumah ratus 7 ni. Ini adalah rumah jam. Awak kena ingat, 1 jam yang kita pinjam, kita bawa kepada rumah minit, dia akan jadi berapa minit? 1 jam akan menjadi 60 minit. Jangan lupa tu. Sifar tolak sifar, sudah sifar. 6 tolak 3, kita akan dapat berapa? Rumah minit sekarang tu dah jadi 60 tau. Jadi 3. Okey, sekarang ini daripada 7 ni tinggal lagi berapa kalau kita pinjam 1 tadi? Setelah kita pinjam 1, tempat 7 tu sebenarnya adalah 6 sahaja. 6 tolak 5, maka tinggal lagi berapa baki dia? 1 sahaja. Sifar tolak sifar adalah sifar. Jadi sekarang jawapan kita adalah sifar 130. Gantikan sini dulu, tapi belum jawapan. Awak jangan cepat sangat. Okey, tempat jawapan tu gantikan dengan jawapan yang kita dapat tadi. Sifar 13 sifar sama dengan negatif masa mula. Awak kena ingat ni. Negatif masa mula. Boleh faham? Negatif. Kita tak nak negatif, kita nak positif. Jadi sekarang apa yang awak perlu buat? Okey. Masa mula pergi belah sini. Supaya dia jadi positif. Kita tak nak, kita bukan nak cari negatif, kita nak cari positif. Masa mula pindah pergi belah sini. Sekejap. Masa mula pindah pergi belah sini. Tapi bila pindah belah sini, dia tak jadi tolak dah, dia jadi tambah. Betul? Tolak ni dah tak ada, dia jadi tambah. Tetapi yang ni tak nak duduk sini juga. Sifar 530 ni kena pindah pergi belah sini. Jadi dia sifar 530, sekarang dia jadi tanda apa? Tolak sifar 5. Bukan sifar 5, sifar 1. Sifar 130. Sifar 1 ni. Sifar 1 ni pindah belah sini. Awak faham tak ni? Masa mula pindah pergi belah kanan, belah kiri. Sifar 130 pindah pergi belah kanan. Masing-masing tanda di depan masing-masing tu akan perlu berubah. Tadi tolak masa mula, dia akan jadi tambah masa mula. Tadi tak ada tanda 0130, dia akan jadi negatif 0130. Boleh faham situ Okay. Kalau negatif 0130, awak kena tengok kenapa. Kalau negatif macam mana kita nak kira? Pukul dia. Ada ke pukul negatif? Ada tak? Pukul berapa sekarang? Pukul negatif 1.30. Ada? Ada. Kalau ada tanda negatif tu bermakna apa yang awak kena fikir?
Tolak 24 jam. Dia kena undur 1 hari. Dia dalam hari yang lain. Okey, berhutang 1 hari dah contohnya. Faham? Faham maksud saya? Dia undur 1 hari bermakna dia akan dapat 24 jam. Okey, jadi masa mula dia ialah sekarang ni dia sampai ni hari apa ni? Hari Ahad. Hari Ahad. Kalau sebelum hari Ahad, hari apa? Sabtu. Hari Sabtu lah, bermakna hari Sabtu dia akan tolak. Tapi pukul berapa? Hari Sabtu tu ialah kena ambil lah 24 jam. Satu hari ni, satu hari tolaklah 0130 tadi. Okey, kita pinjam 1 hari ni, 24 jam ni pinjam daripada rumah hari 1 hari. Daripada hari Ahad, pinjam 1 hari dia jadi hari Sabtu. Reverse 1 hari, untuk 1 hari dia jadi hari Sabtu. 1 hari yang kita pinjam daripada hari Ahad tadi, dia jadi 24 jam. Sebab apa 24 jam? Sebab 1 hari adalah bersamaan dengan 24 jam. Okey, jadi masa mula jadi pukul berapa sekarang yang awak tahu? Masa mula akan jadi pukul berapa sekarang? Sekiranya 24 jam tolak 0130. Ni tak payah letak tanda lah. Depan tak payah letak tanda lagi sebab memang tanda tambah tu kalau tak ada apa-apa nilai kaitan dengan dia, kita tak payah letak. Jadi sekarang ini awak selesaikan 24.00 tolak 0130 dalam bentuk lazim. Tapi harinya kena ingatlah dalam kepala kita sudah pun berubah sebanyak 1 hari. Sudah mundur 1 hari. Daripada Ahad dia sudah pun jadi hari Sabtu sekarang. Sebab kita undur 1 hari. Kita pinjam 1 hari tadi. Sampai sini kita tolak seperti biasalah. 24.00 tolak 0130. Sifar 3 pun tak boleh lagi. Pinjam lagi sekali daripada rumah Sajam. Rumah Sajam daripada 4 tinggal lagi 3 setelah kita pinjam 1. Tempat ni akan jadi, rumah minit akan jadi 60. Sebab apa? Sebab 60 minit adalah 1 jam. Sifar tolak sifar 6 tolak 3 kita dapat berapa? 6 tolak 3? 3 kalau tolak 1 jangan yang 4 tinggal 3 lagi tadi. 3 tolak 1 tinggal lagi 2. 2 tolak sifar ialah 2. Sekarang kita dah dapat pukul 22.30. Pukul 22.30 gantikan saja sini dengan 22.30. Jadi sekarang masa mula ialah pada pukul 22.30. Tetapi harinya kena ingat, harinya adalah hari Sabtu. Boleh faham? 22.30 hari Sabtu. 22.30 ni sebenarnya pukul berapa awak baca dalam sistem 12 jam? Pukul 12 tengah. Ini lebih daripada 12 jam, jadi pukul 2 tolak 12 lah. Jadi pukul 10.30 ada banyak. 10.30 PM, 10.30 PM hari Selasa salah. Sebab kita ni bukan ke depan, kita ni ke belakang. Undur 1 hari. Kita pinjam, hari Ahad kita pinjam, maka dia tu pinjam 1 dia jadi hari Sabtu lah. Sebab belakang hari Ahad adalah hari Sabtu, bukannya hari Selasa. Boleh faham? Jadi jawapan kita ni ialah apa ni? Pukul 10.30 PM ataupun malam hari Sabtu. Itu adalah waktu dia. Waktu dia apa? Waktu dia bertolak. Bilakah dia bertolak? Dia bertolak pukul 10.30 PM hari Sabtu. Ada tak? 10.30 PM hari Sabtu. Okey. Nombor 9 pula. 9. Perjalanan Encik Hora dari Pulau Ketam ke Jeti Selatan adalah 2.34 jam. Pukul berapa Encik Hora bertolak jika dia sampai ke Jeti pukul 10.15 AM? Sama juga, tetap sama, kita gunakan formula yang sama walaupun nombornya akan menjadi semakin upgrade lah kan. Tempoh sama dengan masa akhir tolak masa mula. Formula kita tetap sama. Walaupun nombor-nombornya kadang-kadang kita sekarang dia dah bagi dalam pecahan. Tapi tak kisah, pecahan tetap pecahan. Cara kita, formula kita tetap sama. Ini tolak ni saya letak guess lah Masa akhir tolak masa mula tetap macam tu. Ini formula kita. Jangan lari daripada ini. Okey, perjalanan, baca balik soalan, kita nak tahu apa yang soalan nak. Perjalanan Encik Hora ke Pulau Ketam dari Jeti Selatan adalah 2.34 jam. Ini adalah tempoh. Betul? Pukul berapa Encik Hora bertolak jika dia sampai di Pulau Jeti? Jika dia sampai ke Jeti pukul 10.15 AM. Ini adalah apa ni? Sampai adalah masa akhir. Jadi kita nak cari masa mula juga. Gantikan saja macam tadilah. Tempoh tu berapa lama?
Gantikan tempoh berapa lama? 2/3/4. Okey, tulis dulu 2/3/4 jam. Okey, boleh. Okey, masa akhir dia ada bagi kat tadi, masa akhir pukul 10.15 AM. 10.15 AM dalam sistem 24 jam ialah 1015 sebab AM. AM tak payah tambah 12 sama dengan masa mula. Okey. Itu saja yang perlu awak buat dulu. Sekarang ini nak membolehkan kita selesaikan macam tadi juga. Nak selesaikan. Okey. Ada satu cara lagi, kita nak pindahkan yang ni dulu terus kepada pelaksana pun boleh. Boleh nak memudahkan kita nampak. Okey. Tak apa, nanti tak payah dah sekarang kita nak pindah lagi kan. Okey. Tolak masa mula, pindahkan belah sini, dia jadi apa? Boleh? Sama je sebenarnya, pindah sekarang. Tapi tak apa, sekarang saya bagi tahu pindah sekarang. Dia akan jadi tambah masa mula. Boleh faham? 2/3/4 jam tambah masa mula. Sama dengan 1045 ni memang dah ada sebelah yang tadi lagi. Sekarang ini, pindahkan lagi sekali yang depan masa mula ni. Depan masa mula ni sebenarnya dia ada tanda tambah. Faham tak? Jadi bila kita pindahkan ke sebelah sana, dia akan jadi tanda apa? Dia akan jadi tanda tolak lah pula. Tadi kan tak ada tanda. Tak ada tanda tu maksud dia tambah. Okey. Masa mula sama dengan, teruskan. Kita tukarlah nombor supaya menjadi nombor yang sama jenis. Tanda tambah kat depan, tak payah letak. 1045 ni memang dah betul dalam sistem 24 jam. 2/3/4 jam ni kalau tulis dalam sistem 24 jam sebenarnya pukul berapa? Pukul 2 memang pukul 2. Tetapi 3/4 jam ni sebenarnya berapa minit? Berapa minit 3/4 jam? Ataupun kita dikenali sebagai 3 suku. 3/4 tu maksudnya 1 jam tu kita bahagi 4, kita ambil 3 bahagian. Berapa sebenarnya? Kalau awak tak tahu juga, awak nak kira, katakan cikgu saya tak boleh congak, saya nak kira. Okey, tak apa, 3/4 macam ni. Kena darablah dengan 1 jam. 1 jam ada berapa minit? Darablah 60 minit. Sebab 1 jam adalah 60 minit. Bawah ni tak ada tanda. Ini kita letak per, sebab 3/4. Ini 60 pun sebut dia dalam pecahan juga. Boleh sebut 6. Okay, saya besarkan sikit. 60 per berapa kalau nak sebut dalam pecahan? 60 sebenarnya per 1. Ada apa-apa nilai yang kita boleh potong kat sini tak? Nombor 4 dengan nombor 60. Uish, besarnya cikgu. Betul ke? Betul. 4 darab 1, 4 darab 15. Sebenarnya kita dapat 60. Cuba darab, cuba kira 15 tambah 15, 30. Tambah 15 lagi, 45. Tambah 15 lagi, 60. Sebab itulah 15 darab 4 adalah sama dengan 60. Jadi beritahu saya sekarang pecahan yang pertama jadi apa? Ini 4 darab 1 lah. Jadi pecahan pertama sekarang ini sudah pun jadi. Sudah jadi apa? Bagus. Sudah jadi 3/1. Pecahan yang kedua sekarang ni darab, tak darab lah. Pecahan yang kedua sekarang ni akan jadi berapa? 15/1. Jadi senang lah. Okey. Sebab apa senang? Sebabnya darab ni, darab pecahan ini seperti yang kita tahulah kan. Atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi kita pun darab lah. Saya letak dulu tanda dia. Okey. Tanda ni nampak tak? Saya besarkan sikit tanda ni. Okey, 3/1 darabkan 15/1. Atas darab atas, bawah darab bawah. Tak payah cerita banyak. 3 darab 15 kita akan dapat 45. Perkan dengan 1 darab 1 darab dan dapat 1. Jadi sekarang ni kita akan dapat 45 berapa tu? 45/1. Bila 45/1 sama dengan berapa? Kalau 45/1 sama dengan berapa? Halari berapa? 45. 45 bagi 1 dia tidak mengubah apa-apa nilai. Bermakna 3/4 jam ni sebenarnya adalah 45 minit. Jadi kita gantikan saja dengan nombor yang dalam jenis yang sama. Barulah kita boleh tolak. 1015 memang dah. Lepas tu ni 2 ni sebenarnya adalah untuk 2 jam 02. 3/4 jam ni sebenarnya adalah 45 minit. Jadi kita gantikan dengan 45. Jadilah sekarang 1015 nak tolak lah 0245. Boleh tolak tak?
tolak macam biasa dalam bentuk lazim. Saya buat kat bawah ni boleh tak? 1,0,15 nak tolak pula ialah 0,245. Okey. Dalam bentuk lazim seperti biasa saja. Tapi ingat, ini 15 ni adalah untuk 15 ni adalah untuk minit. 45 juga ni adalah untuk minit. Jadi sekarang ni kita tengok awal-awal lagi. 15 nak tolak 45 ni agak-agak awak boleh ke tidak? Tak. Tak boleh, kita kena ubah. Ubah. Macam mana ubah dia? Okey. Tak apa. Sekarang ni 15 nak tolak 45 tak boleh, nak pinjam daripada 10. 10 kalau pinjam 1 dia akan tinggal lagi berapa? 10 pinjam 1 dia tinggal lagi 9 sajalah. Betul? Okey, bila pinjam 9 daripada rumah jam, pinjam 1 daripada rumah jam masuk rumah minit dia akan jadi 60. Jadi sekarang ni awak tahu tak rumah minit dah jadi berapa? Rumah minit dah jadi berapa sekarang? Rumah minit dah jadi 60 tambah 15, dia dah jadi 75. Jadi sekarang ini kita ada ayat yang baru, 1075 tolak 0245. Jadi kita tolak seperti biasa sahaja sekarang sebab dah boleh tolak. 5 tolak 5, 7 tolak 4, 3 sahaja. Rumah minit sebenarnya 35 minit. Okey. Ini bukan 10 lagi sorry. Ini bukan 10 lagi, ini sebenarnya sudah jadi 9 sebab kita dah pinjam satu tadi ni kan, yang dah jadi 9. Jadi 9 tolak 2 jadilah dia berapa? 9 tolak 2? 7 sahaja. Sifar tolak sifar? Sifar. Jadi kita sudah dapat jawapan sekarang ini. Sifar 7, 3, 5. Sifar 7, 3, 5. Maka sini ni gantikan saja. Yang ini ni kita gantikan tempat operasi tolak 1015 tadi dengan jawapan yang kita baru dapat ni, iaitu sifar 7, 3, 5. Ada sifar 735. Okey, tengok balik soalan dia. Betul ke yang dia nak ni adalah sifar 735 ni, masa mula dia ni? Okey, tengok betul-betul. Tempoh sama dengan masa akhir tolak masa mula. Okey, 2/3/4 jam adalah tempoh, 1015 ni adalah masa akhir. Okey, masa tolak masa mula. Ini formula kita. Okey, betul. 1015 kekal di sana, masa mula pindah belah sini akan jadi masa mula. Sebenarnya ini adalah okey, masa mula pindah ke belah sini jadi tambah masa mula, betul. 2/3/4 pindah belah sana jadi tolak 2/3/4. Boleh faham begitu? Boleh? Okey, betul. Jadinya masa mula sama dengan 1015 tolak 2/3/4 jam. Masa mula sama dengan 1015 tolak 0245, 7.35. Okey, betul jawapan kita. Masa mula ialah 7.35. Sebenarnya ini adalah dalam sistem 12 jam. Dalam sistem 12 jam, 07.35 kita baca pukul berapa? Pukul berapa? Pukul apa tahu? 7.35 lah, dah 07.35 AM. Okey, tak apa. Jawapan yang saya beri itu tak ada dalam senarai. 7.35 AM sebenarnya hampir-hampir sekali mungkin saya ni nak buat D itu sebenarnya, tapi silap saya tak buat D. Okey, jadi pukul 7.35 AM. Jawapan kita nombor 9. Ada ke orang dapat 7.35 AM tapi tak ada jawapan dalam ni kan? So dia pun tak buat, ataupun dia buat, dia kena buat juga sebab saya dah tik memang mesti kena buat. Okey, 7.35 nanti saya betulkan jawapan dia yang ni, saya buat 7.35. Okey, nombor 10. Dapat nombor 10 tak? Dapat nombor 10? Okey, kejap Okey. Dapat. Alamak, macam mana ni? Kejap saya ambil sebelah ni. Okey, kita buat nombor 10. 10 ni susah ke senang? Saya pun tak perasan. Tengok dulu. Senang ke susah nombor 10 lah? Siapa yang dah buat? Okey. Sebuah kapal mewah. Ini adalah kapal mewah. Siapa pernah naik kapal mewah?
Sebuah kapal mewah yang bernama Oasis of the Sea. Nampak tak saya buat ni? Saya present ni. Okay. Nampak. Harapnya boleh nampak. Sebab kalau ikutkan handphone tu nampak kecil sangat. Tapi harap-harap boleh dapat lah sebab awak tengok nanti zoom Kalau zoom tengok besar sikit. Awak buat full screen. Sebuah kapal mewah bernama Oasis of the Sea bertolak dari pelabuhan Sydney pada... Sydney ni kat mana Sydney ni? Sydney ni kat mana tahu tak? Kat Perak ke? Tahu tak Sydney kat mana? Siapa tahu? Tak tahu, awak tak belajar lagi kan? Sydney dekat Australia. Okey, bertolak dari pelabuhan Sydney pada 24 hari bulan 5 2021. Ini akan ambil masa yang lama ni sebab dia bagi tarikh. Bilakah kapal itu akan sampai di Timur Tengah jika perjalanannya mengambil masa 3 bulan 14 hari. Okey. Walau macam mana keadaan pun, hari ke jam ke tahun ke dekad ke, kita tetap dengan formula kita. Apa dia formula kita? Tempoh sama dengan masa akhir tolak masa mula. Sama juga. Kita tetap sama. Okey. Tempoh kita berapa yang dia beri? Bila kapal itu akan tiba di Timur Tengah jika perjalanannya mengambil masa 3 bulan 14 hari. Okey, tempat tempoh ni kita gantikan dengan apa? Tempat tempoh gantikan dengan 3 bulan 14 hari. Okey, boleh ganti tak? Masa akhir, sekejap saya kena pasang bateri. Saya punya laptop dah habis bateri sekejap Okey, sekejap. Okey, sorry. Ada sedikit gangguan kecil. Macam ni Okey. 3 bulan 14 hari. Masa akhir adalah masa dia sampai. Ada ke masa dia sampai? Sebuah kapal mewah bernama Oasis of the Sea bertolak dari pelabuhan Sydney pada 24 hari bulan 5 2021. Tak ada masa akhir. Yang dia beri adalah masa mula. Masa mula bila? 24 hari bulan 5 2021. Baru bertolak ni kan. Baru 3 hari lepas. Okey, tak apa. Sama juga cara kita. Okey, cara kita tetap sama. Masa akhir biarkan dia di situ. Yang kita kena pindahkan adalah tolak 24 hari bulan 5 2021 ni. Pindah pergi belah sini. Kalau tolak dia jadi apa kalau pindah belah sini ya? Tolak jadi apa? Jadi tambah bagus. Tapi kena pastikan nilai dia sama kan. 3 bulan 14 hari, 24 hari bulan 5 2021 sama ke tidak? Sama ke tidak? Ini operasi tambah saja. Okey, kita pun tulis dalam bentuk lazim. Tetapi dalam bentuk lazim untuk operasi tambah tahun, bulan dan juga hari, awak kena tulis yang paling besar dulu, iaitu tulis tahun 2021, tahun, bulan dia berapa? Yang 24 hari bulan 5 tu. 5 bulan. Okey. Sorry. 5 bulan dan harinya adalah 24 hari. Kena tulis terbalik begitu. Okey, nilai yang kita nak tambah sama. Sorry. Saya dah tulis yang ni dulu. Tulis mana-mana dulu pun tak apa. Faham tak? Yang 3 bulan. Contohnya saya nak tulis. Saya tak nak tulis macam tu. Nanti awak keliru. Okey, kita tulis yang 3 bulan ni dulu. Tetapi kita letak je ke rumah tahun, iaitu kosong tahun, 3 bulan dan berapa hari? 14 hari. Ini adalah tempoh dia yang kita nak tambah tu lah kan. Okey.
yang kita perlu tambah. Masih tambah. Tapi untuk nombor yang kita nak tambah bagi nilai yang kedua, nilainya berapa tu? Tahunnya adalah 202. Okey, sorry. Tahunnya ialah 2021. Rumah tahun. Rumah bulan dia berapa? 5 bulan. Rumah harinya berapa? 24 hari. Okey, pastikan kedudukan dia sama, betul kan? Bagi rumah dia sama. Rumah tu penting ya. Rumah lain, rumah orang lain tak boleh balik rumah tu. Dia kena balik rumah dia je. Okey, lepas tu tambah seperti biasa je lah. Tambah sama macam biasa. Okey, boleh tambah tak? 14 hari kalau tambah ni, rumah hari akan jadi berapa? Mula-mula kita buat rumah hari dulu. 4 tambah 4 jadi berapa? 1 tambah 2 jadi 3. Bermakna rumah hari adalah 38 hari. Rumah bulan jadi berapa rumah bulan? Dia tak beritahu saya rumah bulan jadi berapa. 9. 3 tambah 5 je lah. Berapa? Jadi 8. Rumah tahun jadi berapa rumah tahun? Rumah tahun jadi berapa? Kalau sifar tambah 2021. 2021. Jadi sekarang awak dah tahu tak? Berapa tahun dia berapa? 2021. Bulan dia berapa? 8 bulan. Hari dia berapa? 38 hari. Tetapi awak ada ke orang cakap sesuatu, orang cakap hari itu 38 hari? Tak ada. Kalau cukup sebulan kita kena pindah pergi kepada rumah bulan. Boleh tak? 38 hari dah lebih daripada sebulan. Sebulan 30 hari bermakna kita kena tolaklah 30. Okey? Kita kena tolak 30 hari tersebut. Pergi kepada rumah bulan. Rumah bulan 30 hari ni akan jadi berapa bulan? 1 bulan. Jadi kita kena tambahlah kepada rumah hari sebanyak 1 bulan. Boleh? Nanti kita tambah kepada rumah hari 1 bulan. Maknanya yang 2021, yang tahun tak payah usia apa-apa. Garis lagi sekali untuk mendapatkan tarikh yang lain lah. Sebab lebih 31 hari tadi. Jadi rumah hari sebenarnya jadi berapa? Kalau 38 tolak 30. 8. 8 hari sahaja. Rumah bulan akan jadi berapa kalau 8 tambah 1? 9. Jadi 9 bulan. Rumah, saya ingat lah. Saya naikkan sikit. Okey, rumah tahun jadi berapa? Kalau 2021 tak buat apa-apa, tetaplah 2021 tahun. Baiklah, daripada 3 data yang saya beri untuk tahun 2021, untuk bulan 9 bulan, untuk 8, saya bagi 8. Ada tak tarikh dekat sini? Okey, tak apa. Yang ni jadi tarikh. Yang situ ambil air. Rekod. Okey, kalau kita nak tulis tarikh base pada maklumat ini, berdasarkan pada maklumat ini. Harinya adalah 8, bulannya ialah bulan 9, tahunnya ialah tahun berapa tu? 2021. Jadi maknanya jawapan kita ialah 8 hari bulan 9 2021. Ada tak 8 hari bulan 9 2021? 8 hari bulan 9 2021. Jawapannya ialah apa? Terus kita dapat jawapannya. Jawapannya ialah A sahaja. Siapa yang jawab A ya? Tolong raise up your hand. Raise hand. Siapa raise hand? Okey, bagus. Sri Ram lagi Nurul Zairul lagi. Alamak, kenapa ni orang lain? Ada wanita. Okey, tapi saya nak cara kira kita adalah sama dengan yang saya kira ni. Masing-masing boleh salin balik. Sekejap lagi saya bagi masa, awak salin baliklah. Saya letak ni dalam Google Classroom. Boleh? Saya bagi dalam Google Classroom, semua orang ambil ni dalam Google Classroom dan salin balik pembetulan awak masing-masing. Kalau tidak ada soalan yang awak print, awak boleh salin dekat kertas lah. Boleh? Okey, saya bagi sekarang. Sementara tu awak bolehlah mula sediakan kertas apa semua untuk salin. Saya uruskan, saya buatlah sekarang.
Sorry, yang tadi bukan 78, yang tadi adalah nombor 89 kan. Yang ini 1 nombor 10 saja. Belum. Tapi Cik Gidi dah beli untuk kawan rasanya. Ada tak kawan di situ? Betul. Ini maunya. Rasanya Cik Gidi beli untuk kawan tadi. Kalau nak. Betul. Tak payah, dah ada. Air mesti ada. Oh, yang tek tak payah orang lagi. Ya. Tak payah lah ya. Okey, sekejap saya masukkan dalam Google Classroom. Sementara itu, kalau siapa-siapa ada pertanyaan boleh tanya sekarang. Ada pertanyaan tak? Ini saya bagi sekarang kat kelas 6C dulu. Jadi saya bagi dalam kelas 6A. 6E pula. Lapan, 9 dan juga 10. Lapan, 9 dan juga 10 dah masuk. Saya letakkan untuk kelas 6A. Okey, 6C. 6E pula. 6E, siapa 6E? Ada ke tak ada 6E ni? Kalau tak ada, saya tak payah bagi. Ada ke tak ada 6E? Tak ada. Ada ke tak ada 6E? Siapa 6E? Tak ada eh? Saya 6E. Kalau ada baru saya bagi. Nanti awak ambil Siapa tu Haleri eh? Ya. Boleh ambil tak ni? Boleh ambil tak? Boleh ambil tak ni? Skrin yang saya buat jalan kira tadi, saya nak awak semua salin balik. Buat pembetulan macam ni cara kira dia. Saya percaya ada nombor 10 tu ada orang yang betul lah ni nombor 989 dan juga 10. Saya percaya ada orang yang betul juga nombor 10 tu, tetapi mungkin jalan kira dia tak dapat macam ni lah. Kebiasaannya soalan-soalan yang kita bincang ini adalah soalan kertas 2, bermakna memerlukan langkah pengiraan yang tepat lah. Jadi awak semua boleh buka Google Classroom masing-masing. Skrin tu saya dah share dekat sana. Awak boleh salin dalam kertas yang awak print, ataupun siapa-siapa yang gunakan buku MA pun tak apa. Siapa-siapa yang tak print, dia salin balik dalam buku MA dia, awak boleh buat dalam buku MA. Boleh? Okey, saya rasa itu saja. Sekiranya tidak ada apa-apa pertanyaan, sekali lagi saya buka. Siapa yang ada pertanyaan boleh tanya sekarang. Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya akan tamatkan kelas kita pada hari ini. Itu saja, sekian saja. Sekian saya tamatkan dulu. Stop. Itu saja. Assalamualaikum.